Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harapkan murid-murid berada dalam keadaan sihat di rumah. Murid-murid dah bersedia untuk belajar pada hari ini? Okey, bagus kalau dah bersedia. Okey. Murid-murid kena faham sekarang kita berada dalam pandemik COVID-19 yang melibatkan seluruh dunia. Walaupun begitu, pembelajaran tetap diteruskan. Okey, kita akan meneruskan proses PDPR ini selagi mana kita duduk di rumah. Ingat, ilmu itu boleh kita tuntut di mana-mana saja. Cuma kemahuan dan kehendak saja yang perlu kita tingkatkan untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Okey. Hari ini cikgu ialah Cikgu Saiful yang akan mengajar pendidikan kesihatan untuk kamu. Okey. Pendidikan kesihatan tahun 6 tahun ini merangkumi 10 unit. Okey. Mari kita tengok apa unit-unit yang ada untuk pendidikan kesihatan untuk tahun 6. Unit yang pertama, megah dan gagah. Unit yang kedua, salah siapa. Unit yang ketiga, rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Unit yang keempat, kisah si penagih. Unit yang kelima, cergas dan tegas. Unit yang keenam, aku remaja bertuah. Unit yang ketujuh, siapakah lebih hebat. Unit yang ke-8, awas sebaran penyakit. Unit yang ke-9, komuniti sihat dan selamat. Dan unit yang ke-10, bijak memilih. Okay. Hari ini murid-murid kita akan terus pada unit yang pertama. Mari kita tengok apa isinya. Masa pelancaran kem kepimpinan satu murid satu sukan, murid lelaki dan murid perempuan tahun 6 melakukan satu persembahan gimnastrada yang menarik. Aksi kumpulan sorak cheerleading murid perempuan mempersonakan, manakala persembahan murid lelaki mempamerkan unsur kekuatan dan keseimbangan yang mengagumkan. Okey, baik ya. Tengok persoalannya di bawah itu. Seandainya kamu salah seorang murid yang terlibat dalam persembahan gimnastrada ini, bagaimanakah caranya kamu menjaga batas pergaulan? Ya murid-murid ya, murid perlu jelas dan faham. Sekarang murid berada di tahun 6. Dan murid juga telah mencapai umur 12 tahun. Jadi ketika waktu inilah berlakunya perubahan dalam diri murid-murid. Apa perubahan itu? Mari kita tengok seterusnya. Oh, ada dialog. Okay, kita tengok apa dialog antara 4 orang pelajar ini. Dalam sesi dinamika, kumpulan satu murid satu sukan, Ustaz Zailani memberikan tugasan mengikut jantina. Setiap kumpulan perlu membuat pembentangan tentang rasional pengasingan blok penginapan yang jauh antara lelaki dengan perempuan. Kita ikuti perbualan mereka ketika menyiapkan tugasan. Okay, tengok apa yang dibincangkan oleh 4 sekawan ini. Stacy, saya suka blok kita jauh dari blok penginapan lelaki. Kita sudah matang. Bentuk fizikal banyak berubah, seperti payudara dan pinggul. Okay, ya. Ketika mencapai umur bermula daripada 9 tahun seawalnya sehingga meningkat remaja, berlaku perubahan fizikal murid-murid ya, terutama pada murid perempuan. Okay, daripada bentuk fizikal, antaranya berlaku perubahan pada bentuk payudara dan pinggul mereka. Okay. Bajura pula. Apabila blok diasingkan jauh sebegini, kita rasa lebih selesa untuk menguruskan diri, terutama semasa mengalami haid. Lagipun saya sensitif tentang aurat. Kulit kita pun semakin gebu. Okay. Bajura ni kita nampak Bajura bertudung. Jadi menunjukkan Bajura ini seorang murid yang menganut agama Islam. Jadi jika mengikut Islam murid-murid, aurat perempuan ialah muka dan tapak tangan sahaja. Jadi dia perlu menjaga auratnya. Jika ada lelaki yang berdekatan, agak sukar baginya. Jadi kalau semua di kalangan perempuan, agak mudah bagi dia untuk menjaga auratnya dan dia agak sensitif ya tentang aurat. Okay, Karen. Perubahan kita juga mempengaruhi tingkah laku seksual. Dahulu saya berkawan rapat dengan Kelvin. Tapi sekarang perasaan saya terhadapnya berubah. Saya berasa malu. Perasaan saya pun kadang-kadang tidak tentu hala. Oh, begitu. Karen ini, dia memaklumkan sebelum ni dia berkawan baik dengan Kelvin. Tetapi apabila telah berlaku perubahan fizikal pada dirinya, dia rasa malu. Ya? Maksudnya ada batas-batasan di situ. Bukan tak boleh kawan terus, boleh.
mungkin sebelum ni main nak cium, main masak-masak, pegang-pegang lah tak boleh lah. Perlu ada batasan di situ. Kerana dia sendiri berasa malu dan ada perasaan yang ganjil dalam dirinya. Okay? Ini biasa murid-murid. Kalau tak ada perasaan tu yang bahaya. Okay, setiap manusia ada perasaan. Cantik. Perubahan ini semua disebabkan oleh hormon estrogen lah. Oh, begitu. Cikgu Hamidah pernah menyatakan bahawa hormon inilah yang menjadi punca berlakunya perubahan fizikal kita. Kitaran aktiviti hormon ini juga mempengaruhi tindakan kita. Oh, begitu rupanya. Perubahan ini semua disebabkan hormon estrogen. Apa hormon estrogen itu, murid-murid? Sebentar ya. Okey. Hormon estrogen dan androgen ialah hormon yang mempengaruhi proses kematangan dan seksual manusia. Hormon estrogen dominan pada wanita, manakala hormon androgen dominan pada lelaki. Oh, maksudnya lelaki pun ada hormon, perempuan pun ada hormon yang menyebabkan berlakunya perubahan ini. Okay. Mari kita tengok pula apa yang berlaku pada lelaki. Seperti yang kita sedia maklum, ustaz mereka telah memberikan tugasan kepada dua kumpulan jantina yang berbeza untuk mereka bincangkan tentang tajuk ini. Okay, ini perbincangan murid-murid lelaki pula. Kenwin, saya berasa selesa apabila blok penginapan kita agak jauh dari blok penginapan murid perempuan. Kenapa ya? Okay, kita tengok. Selepas tahun 5, saya perhatikan kita sudah banyak berubah, terutama dari segi fizikal. Oh, Kenwin pun sedar juga. Ada berlaku banyak perubahan fizikal pada dirinya dan rakan-rakan. Baik, kita tengok apa perubahan tersebut. Lutfi, tentulah perubahan kita disebabkan oleh hormon androgen pada lelaki. Hormon ini merangsang penghasilan sperma bagi orang lelaki dan menjadikan kita matang. Inilah yang dipanggil akhir balik. Inilah yang dipanggil akhir balik. Apabila murid lelaki telah mula menghasilkan sperma, mereka telah mula meningkat ke alam remaja. Kita tengok pula apa yang dibincangkan seterusnya. Ranjit, bukan itu sahaja. Misal, bulu yang tumbuh di ketiak dan di tempat-tempat lain juga dipengaruhi oleh hormon ini. Hormon ini juga menyebabkan berlakunya perubahan saiz dakar dan suara kita juga menjadi lebih garau. Oh, begitu. Hormon androgen pada lelaki pula merangsang pertumbuhan bulu-bulu, antaranya misal ada setengah tu jambang pun ada, ya, bulu-bulu di ketiak dan di anggota di seluruh tubuh badan yang lain. Selain itu juga berlaku perubahan pada saiz zakar dan suara juga menjadi garau. Murid-murid boleh lihat nanti ada kawan-kawan murid-murid yang suaranya dah jadi garau. Tapi jangan risau, itu ialah perubahan yang positif, perubahan yang sihat untuk kita sebagai manusia, terutama murid lelaki. Baik, kita teruskan. Kita akan mengalami perubahan fizikal ketika usia meningkat ke alam remaja. Oleh itu, kita perlu menjaga batasan pergaulan dalam persahabatan. Betul. Itulah yang sebaiknya. Bukannya kita tak boleh berkawan terus, murid-murid, dengan rakan-rakan yang berlainan jantina. Tetapi kita boleh berkawan, teruskan berkawan. Tapi kita perlu jaga batas-batas pergaulan kita. Ya? Baik. Cikgu harap murid-murid faham dan jelas tentang penerangan cikgu. Jadi untuk itu, tugasan pada hari ini, cikgu nak murid lakar peta pemikiran, iaitu peta buih, dalam buku Pendidikan Kesihatan, buku garis 1. Jika buku tahun lepas masih boleh digunakan, buku tahun 5 sambung sahaja. Okey, murid seperti biasa tuliskan hari dan tarikh dan lakar peta ini. Maksudnya murid perlu lakar 2 peta. Satu untuk lelaki, satu untuk perempuan, dan di sekeliling peta buih ini murid nyatakan perubahan fizikal yang kita bincangkan tadi. Jika buku tiada, murid boleh buat dalam buku yang baharu. Ya, buku Pendidikan Kesihatan yang baharu, buku garis 1. Jadi untuk itu, cikgu harap murid faham dan jelas tentang penerangan cikgu terhadap tajuk ini. Cikgu akhiri dengan
Selamat berjaya, jaga kesihatan, patuhi SOP. Jangan lupa subscribe dan like. Bye.